Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amirah Atifah dari unit PISMP BM3SK ambilan Jun 2018. Jadi, apa itu inovasi? Inovasi menurut Profesor Emerita daripada Amerika Syarikat iaitu Everest M. Rogers pada tahun 1983, beliau berpandangan bahawa inovasi ini adalah satu amalan atau satu idea dan gagasan, satu reka cipta baharu oleh sekelompok masyarakat untuk dipraktikkan. Pada pandangan saya, pandangan beliau, Everest M. Rogers ni mengatakan inovasi ni sebenarnya adalah satu reka cipta sebuah kelompok masyarakat itu. Maksudnya ada sekelompok masyarakat ataupun beberapa orang macam tu, dia melaksanakan satu reka cipta yang baharu. Itu adalah inovasi. Menurut Siti Rosni dan Abdul Samad Hanif pula pada tahun 2019 dalam buku Siri Pendidikan Guru, Inovasi Digital dalam Pendidikan, mereka berpandangan bahawa inovasi adalah budaya mencipta. Jadi, apa yang saya faham di sini, inovasi itu adalah satu budaya mencipta, mereka cipta sesuatu produk baharu untuk kesenangan dan digunakan oleh masyarakat, yang boleh digunakan oleh masyarakat dan memudahkan lagi urusan manusia. Jadi sebagaimana menurut Siti Rosni dan Abdul Samad Hanif yang mengatakan inovasi ni adalah satu budaya mencipta. Jadi pada pandangan saya, budaya mencipta ni sebenarnya boleh lahir daripada cetusan-cetusan idea apabila kita melihat kepada permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam kehidupan. Jadi dengan permasalahan itu, seseorang ini akan berfikir dengan lebih jauh, berpandangan dengan lebih jauh bagaimana untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan dengan melakukan sebuah reka cipta, iaitu yang kita panggil inovasi. Jadi, inovasi boleh diibaratkan sebagai satu penemuan baharu untuk menyelesaikan masalah manusia. Selain itu, inovasi juga merupakan satu tambah baik daripada produk yang sedia ada kepada produk yang baharu. Saya bagi contoh yang berada di sekeliling dengan saya, iaitu jam digital. Seperti yang kita tahu, jam-jam sebelum ini, jam tangan boleh menunjukkan masa. Kita boleh lihat masa pada pukul berapa sekarang ini. Tapi dengan inovasi jam digital, melalui jam digital, sekarang sudah ada aplikasi WhatsApp. Kita boleh buka, ada WhatsApp, kita boleh balas dekat sini. Nampak ini adalah satu inovasi. Maksudnya pengguna tak perlu bawa telefon ke mana-mana. Di jam saja kita dah boleh balas WhatsApp. Itu contohnya. Boleh back macam fungsi dia lebih kurang mini telefon pintar. Jam digital ini juga boleh berfungsi untuk mendengar lagu, boleh telefon, boleh main Facebook. Wow. Dan ambil gambar. Jadi inovasi ini juga boleh dikatakan sebagai satu perubahan norma baharu yang direka untuk kegunaan manusia seperti kita. Seterusnya, inovasi yang boleh saya bagi contoh di sini adalah seperti setrika. Kalau dulu kita guna setrika yang ada arang, dan kemudian dia jadi setrika yang ringan, yang elektrik. Kita on plug, boleh setrika. Sekarang setrika sudah menjadi ada setrika wap. Maksudnya kita hanya setrika baju itu menggunakan wap. Ada lagi satu inovasi yang saya nak tunjuk contoh yang berada di sekeliling saya, iaitu komputer. Dahulu kalau kita lihat bentuk komputer, dia ada lebih gemuk kan, lebih ada bonjol kat belakang tu. Tapi dengan inovasi inovasi baharu, komputer sekarang sudah menjadi sebuah laptop yang boleh dibawa ke mana sahaja, nipis dan ringan, senang ditutup, boleh di-on pada bila-bila masa, boleh digunakan tanpa memerlukan bateri, tanpa perlu on plug sebab kita ada bateri kat belakang ni. Jadi ini juga adalah hasil inovasi daripada produk sedia ada, iaitu komputer.
komputer PC. Apa lagi ya? Pembesar suara. Kalau dahulu kita boleh lihat pembesar suara yang macam tu bentuk dia, yang boleh bila kita letak kat mulut, dia akan mengeluarkan bunyi yang lebih besar. Tetapi inovasi demi inovasi lagi berlaku bila kita ada mikrofon berwayar dan mikrofon tanpa wayar, berserta akhirnya menjadi inovasi mini mikrofon macam saya pakai sekarang. Jadi, apa yang saya dapat rumuskan kat sini, apa yang saya dapat lihat, inovasi ini adalah sebuah projek yang sekiranya dibangunkan dan mempunyai nilai komersial yang tinggi, mempunyai kualiti yang baik, fungsi yang pelbagai, yang menarik dan membuatkan bila orang tengok inovasi tu, orang rasa nak beli, nak guna. Saya yakin inovasi ini boleh menjadi lubuk perniagaan. Seterusnya, bagi inovasi digital yang akan saya bangunkan, yang akan saya bawakan dengan cikgu dan rakan-rakan yang lain adalah inovasi share screen for online learning. Jadi, sila lihat next video. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai, saya Nur Amira Atifah. Pada hari ini saya akan tunjukkan kepada anda inovasi yang saya bawakan yang bertajuk Inovasi Digital Share Screen for Online Learning. Jadi, inovasi ini yang saya bawakan adalah menggunakan software OBS Studio. Jadi, yang anda boleh lihat sekarang ni, yang cikgu boleh nampak sekarang ni adalah interface OBS. OBS Studio ni adalah satu software yang boleh di-download secara percuma di Google. Jadi, pergi Google, cari OBS Studio, hanya install software dari situ. Kemudian, OBS Studio ni kita buka, akan jadi macam ni. Ini dia punya interface OBS Studio. Boleh nampak? Okay, interface OBS Studio. Jadi, dekat sini, kita boleh nampak kat sini ada scene, bahagian source saya tambah. Ambil video capture device. Okey. Dan akan keluar. Saya akan pilih HD Pro Webcam. Kerana saya menggunakan webcam. Okey. Sebenarnya saya boleh adjust di OBS, saya boleh adjust. Saya boleh letak di mana-mana saja. Kemudian seperti yang cikgu boleh nampak dekat belakang ni adalah green screen. Kerana saya nak buang dia punya bahagian belakang ni, kerana saya risau nanti mengganggu. Saya akan pergi kepada right click, ambil filter, saya kecilkan sikit, tambah chroma key. Okey, saya rasa dah cukup baik. Saya katakan close. Inilah hasilnya. Kemudian di belakang ini saya akan share screen. Inilah inovasi digital share screen yang saya lakukan adalah menggunakan software Power Mirror. Ini saya tunjukkan ini yang seterusnya, ini adalah teknik share screen, iaitu saya menggunakan Power Mirror. Saya menggunakan Power Mirror pada desktop sini. Menggunakan Power Mirror, kita perlu download dulu aplikasi Power Mirror dan kita akan download juga aplikasi Power Mirror di telefon. Tunjukkan. Ini Power Mirror di telefon. Jadi saya akan buka. Kat sini pun saya akan buka. Sebab saya nak pair kan, saya akan mirror. Power Mirror ni adalah satu software yang anda boleh download juga secara percuma di Google. Dan di telefon juga anda boleh boleh download dengan cara yang sama. Buka Google, cari Power Mirror dan download. Sekarang saya akan pairkan Android. Saya akan pilih Android. Handphone saya Android. Saya sudah install di telefon dan tinggal masa untuk saya connect. Mirror. Dan saya akan pilih PowerSoft, iaitu yang di laptop. Mirror to PC. Start now. Sekarang saya sudah connect. Nampak apa yang ada di telefon? Apa yang ada di telefon?
Sekarang boleh nampak di laptop. Baik, jadi apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah cikgu-cikgu sekarang ni, tak kira siapa pun, pembawaan telefon ini di mana-mana. Sebab itulah saya menggunakan A-Power Mirror. Kerana A-Power Mirror ni adalah share screen, maksudnya screen di telefon ataupun di tablet, di iPad boleh di-sharekan di laptop menjadi satu screen tambahan untuk mengajar. Dan saya buka WhatsApp, saya pilih file yang akan digunakan untuk mengajar pada PDP tersebut. Dan saya open with file, saya open with Zodo. Ini ada satu aplikasi juga. Zodo, nampak. Saya akan rotatekan dia, auto rotate saya on. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Di laptop dia akan jadi macam mana? Tak di laptop. Okay, di laptop dia akan jadi besar macam tu. Okay, baiklah. Balik pada Op Studio tadi, saya akan pilih bahagian source. Saya akan ambil window capture. Saya tekan OK. Dan di window, ini window, saya ambil A-Power Mirror main. Dia keluar macam tu. Saya OK, tekan OK. Jadi macam tu. Dan saya nak letak gambar saya dekat atas bahan pengajaran ni. Cikgu ambil balik video capture device. Yang ini video capture device, letak di atas, bahagian atas. Drag, letak di atas. Jadi macam ni. Dan saya boleh adjust. Jadi dalam pengajaran cikgu, murid boleh nampak muka cikgu boleh mengajar secara terus. Dan cikgu juga sebenarnya boleh buat notes secara on the go. Contoh macam pengajaran hari ini, kalau nampak kat belakang ni adalah lirik lagu Nusaku, di mana pembelajaran pada hari ini adalah murid boleh menjelaskan makna lirik lagu. Sekarang saya adjust supaya tidak mengganggu bahan PDP murid. Saya boleh letak di mana-mana sahajalah. Di sini atau di sini. Letak di sini. Nah, ini untuk permulaan saya akan menggunakan rangkap pertama dan rangkap di sebelahnya, jadi tak mengganggu rangkap ini. Nah, ini saya boleh pindahkan mengikut kesesuaian lah cara pengajaran guru itu. Seterusnya, kelebihan menggunakan inovasi digital share screen ini adalah guru boleh mengajar secara terus. Maksudnya murid boleh nampak cikgu mengajar dan juga bahan pembelajaran di sebelah ini. Di sebelah ini. Saya bagi contoh. Ya, Assalamualaikum murid-murid. Jadi hari ini kita akan mempelajari lirik lagu Nusaku dan anda diminta untuk menjelaskan makna lirik lagu Nusaku. Pergi pada rangkap pertama. Assalamualaikum, pembuka kata, salam semua bersua kita. Borean Nusaku, tajuk cerita kami 4 wira penyampai berita. Okey murid-murid, apa maksud bersua? Jadi di sini cikgu boleh menggunakan pen untuk telefon pintar dan juga ngerakes A-Power Mirror yang saya gunakan ke A-Power Mirror yang saya gunakan dari telefon pintar. Sekarang murid boleh nampak di sebelah kanan saya menggunakan teknik share screen. Jadi cikgu boleh terus on the go highlight. Cikgu ambil highlighter dan cikgu highlight. Nampak? Cikgu boleh on the go highlight dan tunjuk dengan jelas kepada murid pengajaran pada hari itu. Contoh, apa maksud bersua? Bagus. Seterusnya, apa maksud? Cikgu boleh highlight juga, gunakan warna. Cikgu boleh pilih warna highlighter yang cikgu nak. Contoh saya ambil warna neon. Kemudian saya akan highlight Nusa. Apa maksud Nusa murid-murid? Dalam masa yang sama cikgu juga boleh write note. Jadi saya pilih pen warna hitam. Nak pilih pen warna kuning pun boleh, warna hijau pun boleh. Jadi saya pilih pen warna hitam. Apa maksud Nusa? Saya ambil merah dulu. Apa maksud Nusa? Nampak? Macam berada di papan putih dalam kelas kan? Sedangkan ini adalah pembelajaran atas talian.
Jadi murid akan lebih faham apa yang cikgu nak highlight dekat situ, apa yang cikgu nak terangkan pada pembelajaran pada hari tersebut. Jadi teruskan. Contoh cikgu nak bagi maksud Nusafu sebab pembelajaran pada hari ini ialah murid perlu menjelaskan makna kan, makna lirik lagu. Jadi cikgu akan tulis di sini. Oh, ini saya punya ketebalan tulisan, boleh pilih. Maksud Nusa. Nampak? Saya hanya perlu tulis di sini. Maksud Nusa. Nusa adalah tanah air. Cikgu boleh terus tulis di sini secara on the go. Apa kelemahan yang saya dapat detect di sini adalah penggunaan pensel ini, pen ini adalah terlalu besar dia punya bola mata untuk tulis di skrin telefon adalah terlalu besar. Dan dia kurang detect kalau saya tak bagi penekanan. Nampak ni? Kalau saya tak bagi penekanan memang dia tak detect. Jadi saya datang kepada penambahbaikannya adalah saya dalam proses membuat order stylus pen, iaitu pen yang untuk skrin telefon tetapi matanya lebih halus dan kecil dan dia senang detect untuk skrin telefon. Ini saya punya kelemahan yang saya jumpa setelah saya saya menguji kaji di inovasi digital share screen ini. Jadi sangat senang, cikgu boleh highlight, pilih warna, maksud jati diri ataupun cikgu nak garis pun boleh. Ini aplikasi Zodo, cikgu boleh guna aplikasi Zodo. Mudah, maksudnya cikgu tu boleh mengajar, murid tu boleh nampak dan faham dengan jelas. Kalau mengajar menggunakan PowerPoint, kalau ada cikgu tu nak tunjuk kepada sesuatu tempat, dia perlu menggunakan pembaris ataupun pointer yang pen merah tu. Tapi di sini cikgu boleh terus tulis on the go di atas bahan pengajaran. Itu kelebihannya. Jadi, ini sahaja daripada saya. Cikgu-cikgu yang lain boleh guna. Dan ada lagi satu. Dalam pengajaran ni cikgu boleh record siap-siap melalui ini, start recording. Bila cikgu tekan start recording ini, bila cikgu klik start recording, maksudnya pengajaran cikgu sekarang ini yang saya sedang lakukan ini akan direkod secara terus dan video tersebut boleh dihantar kepada murid. Murid dapat lihat pengajaran guru. Sekiranya guru ingin mendapat maklum balas daripada murid, guru boleh tekan start streaming. Jadi guru itu boleh buat streaming di Facebook dan meminta muridnya masuk ke dalam Facebook dan komen-komen, murid akan komen, cikgu mengajar, jadi ada interaksi dua hala. Di situ menggunakan kaedah ini, murid boleh nampak cikgu, murid boleh nampak bahan, cikgu pun boleh berinteraksi dengan murid. Sekian, terima kasih.
Inovasi ini dapat mengatasi masalah bila guru mengajar menggunakan aplikasi atas talian seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom. Guru tidak dapat berinteraksi dengan murid secara bersemuka. Maksudnya murid tak dapat tengok muka cikgu, murid tak dapat dengar penjelasan cikgu. Cikgu kebanyakannya hanya memberi tugasan, hanya dibagi tugasan saja dekat dalam grup WhatsApp, suruh murid buat. Jadi murid kadang-kadang bila cikgu tu tak bagi penerangan, murid akan menjadi kabur. Dia tak berapa nak jelas tentang pembelajaran pada hari itu. Jadi saya guna Ops Studio ni sebab Ops Studio ni dia boleh record video cikgu tu mengajar dengan memasukkan video cikgu dan menggunakan ni green screen bagi menghilangkan latar belakang.